Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, mula-mula sekali saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada para peserta sebab dapat balik join kelas yang kali kedua ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni kita akan sambung balik kelas kita dan tajuk kita hari ni adalah fokus kepada keusahawanan melalui e-dagang. Boleh dengar ke? Okey, saya start mula-mula kali kita akan pergi kepada apa itu e-dagang. Kalau secara kita faham ni, e-dagang ni adalah perniagaan online. Kalau secara formalnya dia merujuk kepada sistem pembayaran atau proses yang membolehkan pihak peniaga atau pembeli untuk berurusan hanya atas talian. Maksudnya kita buat pembayaran semua atas talian menggunakan online banking ataupun third party punya application. Dan juga ia merujuk kepada proses jual beli produk secara elektronik seperti aplikasi mudah alih dan internet. E-dagang ni merujuk kepada contohnya kita beli barang online tu, semua benda tu kita refer kepada dalam konsep e-dagang. Kalau secara formalnya merujuk kepada pembelian dan jualan produk secara dalam talian dan perkhidmatan yang menyokong aktiviti tersebut, termasuklah pemasaran, perkembangan platform penjualan dalam talian dan perkhidmatan penghantaran. Contohnya kalau kita sebelumnya kita ada bisnes digital, tapi kita membenarkan juga pelanggan untuk membayar secara online banking ataupun transfer duit melalui bank account. Tetapi kalau e-dagang, kesemua pengurusan dan juga proses perkhidmatan dilakukan secara online. Maksudnya kita iklankan juga produk kita online secara atas talian, kita berinteract antara customer, antara pelanggan dan juga peniaga melalui online, pemasaran juga melalui online dan juga perkhidmatan penghantaran, contohnya kita nak delivery barang kepada peserta juga, peserta boleh pilih terus secara online. Benda itulah yang kita panggil konsep e-dagang, semuanya berada di atas talian. Kalau secara pembelajarannya, jenis-jenis e-dagang ni ada banyak. Kita boleh bahagikan kepada, kita panggil B2B, business to business. Maksudnya e-dagang antara peniaga dan peniaga ataupun peniaga dan juga pembekal. Maksudnya pemegang utama produk lah. Dan yang kedua adalah business to consumer, peniaga kepada pelanggan. Jenis ini kita faham adalah interaksi online antara orang yang menjual kepada direct consumer, maksudnya pelanggan terus, pengguna terus, tak ada orang tengah, maksudnya tak ada agent, tak ada reseller semua. Okey. Dan yang ketiga, consumer to business. Consumer to business ni maksudnya consumer to business ataupun pelanggan kepada business. Pelanggan akan memberi pelanggan ataupun consumer to business maksudnya orang yang memberi freelance. Contohnya saya sebagai ada pengalaman untuk buat account. Saya akan membuat perniagaan secara atas talian untuk menjual saya punya kepakaran itu kepada bisnes ataupun peniaga yang memerlukan kepakaran saya. Sama ada dari segi pasaran ataupun penghantaran ataupun pengurusan stok dan sebagainya. Maksudnya pelanggan ataupun orang luar akan menjual kemahiran beliau kepada bisnes. Maksudnya kalau kita sebagai peniaga, kita nak kurangkan kita punya kos, kita akan ambil orang luar tanpa meng-hire kaki tangan baru. Kalau kita nak hire kaki tangan, kita perlu ada banyak benda, GSP, SOXO dan semua benda tu melibatkan kos yang banyak. Jadi dengan adanya consumer to business e-dagang ini, platform freelance ataupun ejen luar yang menyediakan perkhidmatan kepada kita, ia lebih menjimatkan kos kepada peniaga itu sendiri. Dan juga kalau jenis business to employee, maksudnya kita sebagai peniaga, sebelum ni kita hanya ada proses pengurusan secara fizikal, maksudnya ada pejabat. Kalau bahagian administratif semua, bayaran gaji semuanya adalah secara fizikal. Tapi kalau bisnes yang ingin berkembang maju,
biasanya dia akan menyediakan satu platform ataupun website yang membolehkan kaki tangan kita mengakses semua benda tu secara online. Maksudnya nak minta cuti online, nak cek gaji online ataupun untuk minta apa-apa kemudahan daripada syarikat juga secara online. Semuanya berlaku secara online tanpa ada pejabat fizikal. Consumer to consumer. Kalau untuk jeniskan consumer to consumer ni, kalau secara ringkasnya kita tahu biasanya orang jual barang second hand. Ataupun contoh saya dah ada barang second hand, saya nak jual kepada orang lain. Bukan sebagai main business tapi sebagai macam exchange untuk barang. Maksudnya kita akan faham benda ni consumer to consumer. Contohnya macam lelong ataupun mudah, biasanya orang jual benda yang dah guna. Gitu. Kalau m-commerce pula, m-commerce kalau secara kita hari-harian kita biasa guna sosial media. Maksudnya benda yang menggunakan telefon. M-commerce ni refer kepada mobile commerce. Maksudnya segala perniagaan yang dijalankan menggunakan telefon bimbit. Okay, contoh macam WhatsApp dan sebagainya. Kita berbalik kepada business to business. Antara jenis utama e-commerce adalah business to business. Business to business ni merujuk kepada penjualan produk, perkhidmatan ataupun maklumat antara perniagaan. Okay, contohnya sebelum ni kita beli barang dengan pembekal secara fizikal. Maksudnya kita pergi kedai, kita pilih barang semua, kita akan beli secara banyak daripada pembekal. Maksudnya benda tu melibatkan kos juga, kos transportation, kos masa kita, perjalanan kita untuk pergi ke tempat kedai tu. Sebab tu business to business e-commerce ini diperkenalkan untuk mengurangkan kos tersebut. Dan yang kedua juga, business to business merupakan transaksi antara perniagaan yang melibatkan pengeluar, pemborong ataupun pemborong dan rincit. Maksudnya dia tidak melibatkan end user. End user ni pengguna akhir itu pelanggan. Business to business ni tidak melibatkan pelanggan. Perniagaan ke perniagaan merujuk kepada perniagaan yang dijalankan antara syarikat, bukan syarikat dan pengguna individu. Biasanya kalau contoh business to business ni, kalau kita tengok kat sini, saya bagi contoh Alibaba.com ataupun Taobao.com. Alibaba.com ini adalah syarikat antarabangsa yang beroperasi secara global di internet. Beliau ada website dia sendiri yang mana dah terkenal di antarabangsa lah. Dan juga Taobao ini, kalau cik tahu, dia refer kepada China market. Jadi yang mana dia merujuk kepada pengilang-pengilang daripada China. Kita boleh beli secara sikit-sikit, maksudnya kita sebagai end user pun boleh guna website ni, dan juga kita sebagai peniaga juga boleh guna website ini untuk kita membuat proposal ataupun negotiation dengan pembekal direct hilang daripada China. Tanpa perlu kita pergi direct kepada China lah untuk membuat pembelian. Biasanya kelebihan business to business ni dapat mengurangkan kos kita dan juga kita boleh membuat pembandingan yang cepat. Kalau kita nak pergi kepada tempat ke tempat, contoh satu pembekal A, pembekal B, pembekal C, kita kena pergi ke tempat-tempat tersebut dan dia memerlukan kos yang banyak, masa yang banyak untuk kita pergi kita pergi ranking lah item harga semua tu. Tapi kalau dengan website e-commerce business to business ini, kita hanya perlu ada internet, internet dan juga komputer riba ataupun phone, dan kita boleh membuat pembandingan secara online. Di mana pembekal ataupun peniaga yang menjual secara wholesale atau borong ni, dia membuka option untuk kita nego sebanyak mana jumlah yang kita nak beli dan juga berapa jumlah amount yang kita akan bayar untuk pembelian secara banyak, secara bulk. Okay. Seterusnya kita pergi kepada business to consumer. Okay. Business to consumer ni kita rujuk kepada perniagaan harian lah. Biasanya kita tengok
kita menjual direct kepada terus kepada pengguna. Yang itulah kita refer kepada business to consumer. Contohnya kita jual kedai runcit, kita jual produk physical, kita jual produk makanan dan sebagainya. Kita panggil business to consumer sebabnya kita ada produk, kita terus jual kepada pelanggan. Kita tak jual kepada pembekal dulu. Sebab tu benda ni kita panggil business to consumer. Okey, untuk ni kita merujuk kepada proses menjual produk dan perkhidmatan secara langsung antara peniaga dan pengguna menggunakan yang merupakan pengguna akhir produk dan perkhidmatan. Cuma beza dia, kalau secara biasa kita tak panggil e-commerce, tapi bila kita buat benda ni secara online kita panggil e-commerce di bawah jenis business to consumer. Biasanya pengeluar sesuatu barangan dan perkhidmatan akan terus sasarkan pengguna. Contoh kalau tadi business to business, peniaga yang menjual barang yang dah siap, yang target dia kepada peniaga kecil lain, dia akan fokus kepada peniaga kecil supaya peniaga kecil itu boleh jadi orang tengah untuk menjual barang dia. Dan dia boleh melakukan transaksi yang banyak. Tetapi untuk business dan consumer, peniaga lebih fokus kepada pengguna itu sendiri. Contohnya sekarang kita ada website seperti Tesco, Mydin atau apa-apa supermarket. Biasanya supermarket sekarang kita ada dua pilihan. Sama ada kita pergi ke physical store dia, kita pergi kepada tempat supermarket itu sendiri, ataupun kita terus masuk kepada laman sesawang yang tersedia untuk membeli barang. Contoh macam Tesco, Mydin, Aeon semua dah ada sekarang. Jadinya benda ini sebelum ni pelanggan perlu pergi kepada physical store. Contoh macam COVID sekarang. Tak semua orang nak pergi kepada tempat supermarket atau tempat yang sesak untuk mengelakkan COVID-19. Jadinya e-commerce ini sangat membantu sebabnya customer sekarang boleh direct pergi kepada tempat laman sesawang supermarket tersebut dan membeli, dan juga sambil tu mudah untuk mereka membuat perbandingan harga tanpa pergi ke mana-mana, dengan hanya berada di depan komputer, dan pembelian dan juga perbandingan harga dapat dibuat. Kalau contoh lain yang kita biasa, yang maksudnya yang popular sekarang lah, yang banyak diiklankan di TV, contohnya Lazada dan juga Shopee. Lazada dan juga Shopee ni merupakan kita panggil third party ataupun service provider, orang yang memberi servis untuk peniaga menjalankan e-commerce business to consumer. Maksudnya kalau macam Tesco, Mydin ataupun Aeon ataupun Giant, mereka merupakan syarikat yang besar, maksudnya modal mereka dah besar. Jadi mereka ada bajet, ada modal untuk membuat platform sendiri. Yang mana kalau tuan-tuan tahu, platform untuk kita buat platform ataupun website sendiri ia memerlukan kos yang banyak, memerlukan kepakaran yang tinggi dan juga memerlukan masa yang banyak untuk melakukan platform sendiri. Jadi dengan adanya Lazada dan Shopee ni, dia memudahkan peniaga-peniaga kecil ataupun peniaga yang baru bermula, yang tak banyak modal. Maksudnya kita boleh membuka akaun kita di Shopee atau Lazada dan menggunakan platform mereka untuk menjalankan bisnes. Dan perkara ini lebih mudah kerana pengurusan dan juga masalah teknikal biasanya kita akan rujuk kepada empunya platform tersebutlah. Maksudnya kalau kita ada masalah fizikal seperti produk tidak sampai apa semua, Lazada dan Shopee akan bertanggungjawab. Maksudnya ia mengurangkan kita punya risiko, maksudnya. Jadi memudahkan juga untuk orang yang baru nak berjinak dalam e-commerce ni kalau kita menggunakan Lazada dan juga Shopee. Maksudnya jenis-jenis e-dagang lain yang jarang kita gunakan lah, maksudnya biasanya kalau kita sebagai small business, SME ataupun orang biasa, kita akan kenal business to business, kita kenal sebab kita biasa deal dengan pembekal dan juga sebagainya. Dan juga business to consumer pun kita dah biasa sebab itu adalah aktiviti harian untuk orang yang menjual, orang yang berniaga secara fizikal. Tapi ada juga jenis-jenis e-dagang lain yang ada di dalam
e-commerce yang sedang rancak dipromot di mata dunia sekarang adalah consumer to business. Macam yang saya terangkan tadi, consumer to business maksudnya orang luar atau kita sebagai individu kepada bisnes. Kita ada talent, kita ada kemahiran, kita ada apa-apa sijil ataupun ilmu, tapi kita nak berniaga, kita nak tawarkan kepada bisnes. Maksudnya contoh macam saya cakap tadi, saya boleh buat account. Tapi saya tak nak kerja dengan siapa-siapa, saya nak kerja sendiri. Saya juga tak nak macam ada bisnes syarikat ke apa, saya tak nak buat semua benda tu. Jadinya saya decide untuk buat secara freelance, maksudnya secara sambilan. Jadi benda ni kita refer kepada consumer to business. Saya tak perlu ada physical store, saya tak perlu ada pejabat semua, hanya dengan ada komputer dan juga jaringan internet, saya boleh mendapatkan duit atau kata menjana income daripada kemahiran yang saya ada. Sebab tu kita ada juga consumer to business dalam e-dagang. Perniagaan consumer to business ni merujuk kepada pengguna boleh menghantar produk atau khidmatan mereka secara online kepada syarikat. Syarikat pula dia akan mengkaji dan membuat tawaran kepada pengguna jika memenuhi harga. Contohnya saya buat iklan. Antara yang ada contoh ni adalah Upwork, Elance atau Fiverr. Ini adalah platform ataupun website yang merupakan third party yang membenarkan kita mengiklankan kemahiran kita. Maksudnya saya sebagai individu biasa, saya tak ada bisnes, saya tak ada apa-apa website. Jadi saya guna website third party ni, orang ketiga, untuk membuat akaun di dalam tersebut dan mengiklankan saya punya kemahiran. Contohnya perkhidmatan untuk menyediakan akaun kepada syarikat peniaga kecil ataupun pengiklanan untuk menjalankan pengurusan administration ataupun untuk kerja-kerja lain, kemahiran-kemahiran kita boleh buat online. Contohnya untuk menaik dokumen ke apa. Jadinya saya tak perlu nak mengeluarkan kos yang banyak. Platform-platform ini akan mengiklankan saya punya perniagaan dan juga akan segala transaksi dan communication antara saya dan juga bisnes yang berminat dengan kemahiran saya akan direkodkan di dalam akaun tersebut. Okey, dan kita pergi pula kepada business to employee. Business to employee ni biasanya syarikat yang orang kata besar-besar, orang yang dah syarikat yang maju. Contohnya macam syarikat-syarikat government kerajaan ataupun syarikat yang dah terkenal di seluruh Malaysia, biasanya mereka akan ada website sendiri. Kita panggil e-platform yang disediakan oleh syarikat atau perniagaan itu sendiri untuk memudahkan kaki tangan ataupun orang luar dalam urusan pentadbiran. Maksudnya kalau jenis e-dagang lain, website ataupun platform itu digunakan untuk semata-mata untuk perniagaan, untuk berniaga, untuk mengiklankan produk. Tetapi untuk business to employee ni, platform ini disediakan khusus untuk peniaga tersebut untuk membuat office secara online, orang kata bahasa mudah, untuk office secara online. Maksudnya dia tak perlu ada pejabat untuk admin, tak perlu ada pejabat untuk accountant. Dia mungkin perlu ada, kita mungkin perlu ada staff tapi tak perlu pejabat secara fizikal. Sebabnya setiap kaki tangan kita boleh akses dekat website tersebut. Contoh macam saya cakap tadi, saya nak minta cuti. Saya tak perlu nak pergi kepada admin saya, saya hanya perlu berada di tempat saya, di mana saya bekerja. Kalau saya boleh bekerja secara online atau work from home, saya tak perlu pergi ke office untuk apply cuti atau semuanya. Saya hanya perlu masuk kepada website syarikat saya hanya perlu mengisi segala borang yang diperlukan dan sebagainya. Ini memudahkan masa dan mengingatkan masa dan menjadikan kaki tangan lebih efisien, di mana kaki tangan tak perlu membagi masa kepada pengurusan yang kata tidak mendatangkan keuntungan kepada syarikat. Jadinya benda ni memberi kelebihan kepada peniaga itu sendirilah. Jenis-jenis lain yang ada adalah consumer to business. Consumer to business.
Consumer to consumer. Sorry ya, maaf ya, saya ada kesalahan sikit dekat slide. Tadi kita dah bincang pada consumer to consumer. Ni tajuk yang sekarang kita akan fokus adalah consumer to consumer, C2C. Maksudnya consumer to consumer ni model perniagaan ini lebih kepada facilitator yang memudahkan transaksi antara pengguna melalui pihak ketiga. Contohnya kalau saya nak jual barang second hand, sofa, almari ataupun kereta dan sebagainya, saya tak ada market, maksudnya saya tak ada platform yang saya boleh mengiklankan ataupun menyampaikan yang saya nak jual benda itu kepada orang lain, kepada pengguna yang menginginkan barang second hand. Okey, jadinya dengan adanya e-dagang consumer to consumer ni, dia memberi kelebihan kepada orang yang ingin menjana duit daripada barang second hand yang tidak digunakan. Jadinya platform ini disediakan oleh pihak ketiga, contohnya seperti mudah.my ataupun lelong, di mana kita sebagai consumer atau sebagai individu biasa boleh masuk ke dalam laman sesawang ini, membuat akaun di dalam laman sesawang ini dan seperti biasa kita perlu mengupload gambar dan sebagainya untuk mengiklankan barang second hand yang kita nak jual. Dan orang consumer yang lain yang sudah tahu dengan website ini juga akan terus masuk ke website ini untuk mencari barang second hand yang mereka perlukan. Jadi benda ni memudahkan pemasaran. Kita tak perlu nak target, kita tak tahu siapa yang nak barang second hand kan. Jadi kalau kita gunakan platform consumer to consumer yang ada dalam e-dagang ni, dia memudahkan untuk kita iklankan barang second hand kita. Dan orang yang inginkan barang second hand kita tidak akan pergi kepada platform itu. Itu memudahkan lagi proses penjual beli dan juga transaksi lah. Dan yang terakhir sekali adalah m-commerce. M-commerce ni merujuk kepada mobile commerce ataupun berniaga dalam talian menggunakan telefon lah. Kalau menggunakan internet tadi tak semua orang tahu, maksudnya biasanya kita perlukan kepakaran untuk berjual secara internet menggunakan platform yang saya senaraikan tadi. Tapi kalau menggunakan mobile application, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan juga memang semua ada telefon dan biasa dengan segala application seperti WhatsApp, Facebook, Instagram ataupun yang menjadi trend sekarang adalah TikTok. Jadi perniagaan m-commerce ini merefer kepada perniagaan menggunakan aplikasi telefon pintar, di mana segala perniagaan yang dijalankan menggunakan telefon pintar direfer kepada e-commerce. Contohnya saya nak jual makanan tapi saya tak ada pedal ke apa, saya hanya menggunakan Facebook saya sahaja. Ataupun saya mengiklankan melalui Instagram ataupun mewar-warkan kepada kontak WhatsApp saya. Benda tu kita panggil e-commerce dari konsep mudahnya. Dan kalau kepentingan kita masuk topik yang seterusnya, di musim COVID sekarang ni dan juga di zaman kemajuan teknologi sekarang, internet dah maju, dah macam-macam inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan untuk memajukan internet dan juga memajukan juga perniagaan usahawan kecil. Jadinya mestinya e-commerce ni ada kepentingan dan kelebihan tersendiri. Jadinya kita akan masuk topik ni sekejap lagi, tapi kita tengok video sekejap untuk short break. Boleh ni pasangkan. Kita akan kongsikan video daripada berita yang mengatakan kepentingan e-commerce dalam situasi sekarang lah. Sebab sekarang musim COVID-19 di mana kita punya aktiviti terhad dan juga pergerakan perjalanan yang dijalankan oleh kerajaan. Jadinya e-commerce ini adalah salah satu platform yang baguslah untuk kita memajukan lagi bisnes kita selari dengan arus peredaran semasa. Pendigitalan membuka peluang yang besar bagi usahawan tempatan berkembang di peringkat domestik dan global. Cabaran ekonomi semasa mempercepatkan pertumbuhan ekonomi digital sekaligus mendorong perniagaan tradisional beralih kepada e-dagang. Malah peningkatan pendapatan syarikat mampu meningkat lebih 100%, membuktikan usahawan tempatan semakin bijak mencari peluang pendapatan.
Bagi pengusaha makanan dan minuman Herni N, perubahan drastik segmen e-dagang sejak tahun lalu ternyata memberi kelebihan kepada perniagaannya. Meskipun sudah berhijrah kepada model perniagaan digital sejak 6 tahun lalu, impak maksimum hanya diperoleh sejak tahun lalu. Saya bermula bisnes online 6 tahun lepas, lebih kurang dalam 2015, tapi ketika tu online belum sangat famous macam hari ini. Dia punya impact sangat besar lah. Hampir 90% bisnes saya adalah melalui online. Kenaikan jualan pun daripada awal permulaan sehingga ke hari ini hampir 120%. Untuk mereka yang masih lagi kekal berniaga secara offline, pada saya diorang kena berubah sebab dunia bisnes hari ini memang game dia memang sangat-sangat berubah sejak 2020. Trend pembelian dalam talian yang semakin agresif juga membantu meningkatkan produktiviti syarikat. Bagi menyokong permintaan mendadak, dia membuka peluang pekerjaan kepada komuniti setempat, terutama belia dan suri rumah. Bantuan kerajaan yang diterima seperti geran pembukusan dari Unit Perancang Ekonomi Selangor juga memacu hasil jualan dalam talian. Bagi membantu menjana ekonomi kumpulan yang terkesan, Herni N juga menyediakan kelas pemasaran dalam talian bagi usahawan baharu. Okey, tadi saya kongsikan keratan daripada Bulletin TV3 yang berkongsikan kepentingan e-commerce ataupun e-dagang pada masa kini. Dan kita akan bincangkan secara detail apakah kelebihan yang peniaga dapat daripada e-dagang. Bagi kita tengok daripada segi peniaga, apakah kelebihan bagi pihak peniaga untuk mencuburi bidang e-dagang ini? Pertama, dia adalah dia menggunakan kos yang rendah ataupun maximization of cost, yang mana dia menghubungkan pengguna end user dengan pengeluar secara langsung. Macam contoh yang saya cakap di awal tadi, kita sebagai pengguna, kalau saya sebagai pengguna, saya lebih prefer untuk kurangkan kos perjalanan saya. Maksudnya saya tak perlu nak bagikan masa naik kereta, belanja minyak untuk membeli barang. Maksudnya saya menjimatkan saya punya kos dengan membeli secara online. Kalau bagi segi peniaga, benda ini juga membantu kerana dia menarik pelanggan dan juga menjimatkan kos bagi pihak peniaga itu sendiri. Pihak peniaga tidak perlu adanya physical store ataupun kedai ataupun tempatlah untuk menjalankan perniagaan. Dengan hanya ada internet dan juga pengalaman atau pengetahuan untuk membuat perniagaan online, peniaga boleh menjimatkan kos pengurusan dan juga operasi berbanding kedai fizikal. Dan berkaitan hubungan terus dengan pengguna. Biasanya kalau ada masalah, kalau kita physical store, selepas kita membuat pembelian, pelanggan membuat pembelian dengan kita dan sebagainya, sekiranya ada sebarang masalah ataupun ada sebarang kekurangan di produk kita, pengguna akan kena datang balik ke syarikat, ke pejabat kita, ke perniagaan kita untuk menyelesaikan sebarang masalah ataupun pertanyaan lah. Tapi daripada segi e-commerce ni, dia memudahkan peniaga dan juga pengguna itu sendiri disebabkan segala komunikasi ataupun orang kata perbincangan secara melalui online. Maksudnya bila-bila masa sekiranya pelanggan itu sedar akan kekurangan ataupun masalah produk kita ataupun perkhidmatan kita, benda itu boleh dibincangkan terus tanpa perlu pergi kepada sesuatu tempat yang fizikal. Komunikasi secara terus dengan pelanggan tanpa melibatkan pihak ketiga ni juga membuatkan pelanggan itu terasa selesa untuk berurusan dengan kita. Ya, dari segi prospek dan pemasaran, e-commerce ini mengadakan pemasaran produk ataupun prospek pelanggan kita lebih luas. Kalau sebelum ni, katakan kita berniaga secara fizikal kedai runcit di Kota Baru. Kita target market kita hanyalah orang yang sekitar, maksudnya orang di Kota Baru ataupun orang yang melalui kawasan Kota Baru untuk melakukan pembelian dengan kita. Tetapi dengan adanya e-commerce, kita sebagai peniaga akan mempunyai prospek atau pemasaran yang luas. Walaupun kita jual benda yang biasa, contoh rempah ratus, atau rempah adabi, rempah-rempah apa-apa, benda tu dah biasa orang jual.
Jadinya kita punya persaingan kita sendiri. Jadi bila kita adakan e-commerce ataupun menjual secara online, contohnya kita membuat perniagaan kita di Shopee ataupun Lazada, benda itu akan meluaskan lagi prospek kita di mana bukan sahaja orang Kota Baru, bukan sahaja orang Kelantan, orang luar dan juga dan kemungkinan orang di luar Malaysia juga akan membeli produk kita. Sebab biasanya orang yang berada di luar Malaysia, contohnya warga Malaysia yang berada di luar Malaysia, mereka akan mencari produk-produk Malaysia. Jadi itu merupakan kelebihan yang kita sebagai peniaga perlu tarik dan gunakan untuk pasarkan produk kita. Di dagang ni maksudnya kita ada had pemasaran. Bila kita masuk je platform e-commerce, terus kita boleh pergi global. Kita terus boleh pergi kepada sama ada dalam Malaysia sendiri ataupun daripada luar negara. Di mana kita juga dah ada option atau pilihan untuk mengepus barang dan penghantaran daripada luar negara kepada luar negara. Dan satu lagi, mudah melakukan perubahan. Maklumat terkini berkaitan produk. Contoh kita ada produk baru ataupun ada update baru berkaitan produk tersebut, kita boleh terus update kita punya account di Shopee, contohnya di Lazada. Kita terus update pasal produk tu tanpa perlu kita mengiklankan secara fizikal akan perbaharuan tersebut. Dan kalau kita ada produk baru dan sebagainya, kita boleh terus orang kata upload, naikkan produk kita, iklankan terus atas sekalian produk baru kita tanpa menggunakan sebarang kos. Maksudnya kita tak ada pemasaran yang secara fizikal, tak ada nak iklan apa-apa secara fizikal. Kita terus menggunakan online platform di mana ia mengurangkan kos. Kelebihan bagi pihak peniaga untuk sentiasa beroperasi. Dan kalau dalam e-commerce ni biasanya kita sekarang tengah musim COVID-19. COVID-19 dah dalam rasanya dah setahun lebih kan kita dah dalam COVID, di mana kawalan pergerakan diadakan oleh pihak kerajaan di mana pelanggan sendiri tak boleh nak bergerak secara bebas dan peniaga juga tak boleh nak buka kedai di mana kena tutup masa yang agak panjang, menyebabkan kerugian besar kerana masyarakat tidak beroperasi dan tidak ada pelanggan yang menyebabkan tiada keuntungan kepada pihak peniaga juga. Jadinya dengan adanya e-commerce ini, ia memberi kelebihan kepada para peniaga untuk sentiasa beroperasi. Maksudnya kalau sebelum ni kita ada kedai biasa, kita punya pembukaan kedai kita kata pukul 9 sampai pukul 5 petang. Sampai itu je lah pelanggan boleh beli. Maksudnya kalau pelanggan dah tahu daripada pukul 9 ataupun pelanggan nak beli malam, tak boleh. Kita pun tak boleh nak berniaga. Jadi ada sekatan ataupun kekangan masa perniagaan bagi syarikat secara fizikal. Tetapi jika kita berniaga secara e-commerce, kita boleh sentiasa beroperasi. Di mana kalau kata contoh platform-platform macam Shopee, Lazada ataupun website kita sendiri ataupun Instagram ataupun Facebook, semua tu boleh dijalankan secara 24 jam. Di mana peniaga boleh tengok benda tu 24 jam, pelanggan juga boleh tengok benda tu 24 jam tanpa pergi ke physical store itu sendiri. Jadi perniagaan fizikal biasanya mempunyai waktu yang terhad. Tapi kalau kita ada kedai dalam e-dagang, kita boleh buka 24 jam. Katalah kita nak pelanggan tu nak membeli pukul 12 malam, baru dia nak beli. Benda tu dia boleh beli terus. Jadi kita punya operasi tu sentiasa berjalan lancar dan ini akan menarik minat pelanggan dan juga bagi peluang baik kepada perniagaan. Dan sudah semestinya bila kita berjalan secara 24 jam, ya insyaAllah boleh menjana kita punya keuntungan yang lebih banyak, boleh menarik para pelanggan yang lebih banyak dan juga daripada segi jangka masa panjang boleh memajukan lagi kita punya perniagaan. Okeylah. Dan kelebihan yang seterusnya adalah dominasi tanpa kedai dan pejabat fizikal. Dari kelebihan ini lebih kepada segi pengurusan kos dan juga pengurusan pejabat lah. Pengurusan pejabat dan pengurusan kedai fizikal ni saya percaya memerlukan banyak kos, banyak maintenance, di mana kita perlu sewa kedai, kita perlu ada orang kata meja-meja dan sebagainya ataupun almari-almari dan peralatan pejabat seperti printer dan sebagainya.
benda ini akan memakan kos yang banyak. Sebab semakin maju kita punya perniagaan, semakin banyaklah kos pengurusan ataupun kos administratif yang kita perlu keluarkan. Jadi dengan kita venture, kita mencuburi bidang e-commerce ini, mungkin kita boleh kurangkan secara berangsur-angsur atau terus pengurusan kos secara fizikal ini. Maksudnya kalau sebelum ni kita kena ada pejabat dan kedai makan dan sebagainya. Tapi kalau contoh kita mengalami masalah ataupun kesukaran untuk membuka kedai ataupun memaintainkan kedai makan. Contoh dalam musim COVID ni, saya percaya banyak kedai makan yang terpaksa ditutup atau dihentikan seketika disebabkan banyak kerugian yang berlaku, tidak mampu bayar sewa dan sebagainya. Jadi untuk kita terus naik balik, untuk kita majukan balik syarikat kecil kita ini, kita boleh start daripada bawah balik tapi kita menggunakan e-commerce. Maksudnya sekiranya kita tidak ada kedai, kita tidak mampu untuk membayar sewa kerana kita ingin menggunakan duit itu untuk rolling modal benda yang lain. Jadinya kita kurangkan kos sewa tempat yang fizikal, kita boleh buat daripada rumah. Maksudnya kita ada kepakaran sebelum ni berniaga dan sebagainya. Jadi kita daftarkan kita punya perniagaan secara online. Sama ada kita guna Shopee kalau barang-barang kering, maksudnya jual kek dan sebagainya, jual cookies, jual biskut sekarang boleh dah guna dekat Shopee. Ataupun kalau kita menjual makanan basah, makanan panas, kita boleh iklankan kita punya perniagaan menggunakan platform-platform yang famous sekarang, contohnya Grab, Lalamove ataupun platform Foodpanda, di mana kita tak perlu ada kedai fizikal, kita hanya membuat kedai kita secara online dan kita menyalarkan segala-gala produk kita, menu kita dan sebagainya, aktiviti operasi kita dan kos dan sebagainya dengan hanya menggunakan platform tersebut, dan pelanggan boleh mengakses, maksudnya pelanggan boleh tengok kita punya kedai secara maya, secara online. Jadinya kita punya perniagaan boleh berjalan dengan biasa tanpa ada pejabat fizikal. Benda ini akan menguntungkan kita kalau kita tak ada perbelanjaan fizikal. Jadi kita boleh fokus kepada perbelanjaan lain, bahan raw material atau pemasaran dan sebagainya. Untuk kelebihan definisi dan kelebihan bagi e-commerce ni kita dah habis. Kita akan buka untuk Q&A dulu untuk separuh masa pertama ni. Siapa-siapa yang ada nak tahu lebih detail ataupun sebarang pertanyaan boleh angkat tangan ataupun tulis dekat bahagian chat. Boleh ulang semula tak kelebihan kepentingan dan kelebihan pihak peniaga? Sementara kita tunggu yang lain tanya soalan, saya ulang sekejap balik kelebihan bagi pihak peniaga. Tadi ada yang tanya pasal hubungan terus dengan pengguna. Maksudnya kalau sebelum ni kita berniaga, orang kena datang kedai kita untuk membeli ataupun nak return barang atau nak tanya kenapa contoh tak ada warranty ke apa ke, tak ada, produk tak okey ke apa, orang kena datang balik kedai kita. Tapi kalau kita berniaga secara online, kalau hubungan terus dengan pelanggan ni, maksudnya dalam online platform, contohnya Shopee, Facebook, Instagram dan sebagainya, pelanggan tak perlu tunggu lama. Maksudnya bila pelanggan sedar sahaja produk kita ada masalah ataupun ada sesuatu yang dia ingin tanya ke apa, dia boleh terus berhubung dengan kita sebagai peniaga. Jadi benda ini akan menarik minat pelanggan dan pelanggan akan rasa selesa. Maksudnya urusan komunikasi itu cepat, tak ada sekatan. Dan itu salah satu kelebihan online. Seterusnya prospek dan pemasaran lebih luas. Macam kalau online ni, prospek dia lebih secara, boleh pergi kepada global. Maksudnya, kita tak terikat kepada kita punya pasaran Malaysia sahaja. Contoh sebagai pengalaman, sebelum ni saya jual segala-gala rempah. Contohnya macam rempah untuk buat kari, untuk buat gula kawah dan sebagainya. Bila kita jual online, orang yang berada di luar negara juga boleh beli benda tu. Demand itu ada. Jadinya dengan adanya e-commerce itu, kita sebagai peniaga kecil ni boleh menggunakan platform ataupun peluang tersebut untuk mengiklankan kita punya perniagaan dengan lebih global. Maksudnya pasaran sasar kita lebih luas.
Okey, insya-Allah kita lepas ini saya pilih satu sahaja sebab e-dagang ni kalau kita nak cerita secara detailnya, dia makan masa yang sangat banyak. Jadinya saya sudah pilih satu yang bersesuaian untuk contohnya untuk kita sebagai peniaga kecil ataupun peniaga yang orang kata dalam proses kemajuan dan baru nak mencuba e-commerce. InsyaAllah untuk sesi pembelajaran seterusnya kita akan berkongsi cara untuk menjalankan e-commerce yang jenis business to consumer. Maksudnya perniagaan direct kepada consumer menggunakan platform Shopee. InsyaAllah kita akan ajar cara lah untuk apa itu Shopee, cara untuk berniaga di Shopee dan juga tutorial dan sebagainya lah. Topik itu kita akan ajar untuk kelas seterusnya insyaAllah minggu depan, hari Jumaat. Okey, kita dah entry tahniah kepada Amin Suzila Bacok, Nur Syuhada Jeli dan Nur Basirah Jeli. Terima kasih untuk yang lain untuk partisipan dalam game ni. Termasuk kepada jenis-jenis perniagaan e-dagang yang biasa diteburi. Maksudnya untuk small medium enterprise ataupun orang-orang yang biasa nak berjinak dengan e-commerce ni, biasanya jenis perniagaan yang disebutkan oleh peniaga tersebut adalah perniagaan produk ataupun barang fizikal. Contohnya pembeli akan membeli produk peniaga melalui telefon kita atau komputer menggunakan platform-platform yang di-share pada slide sebelum ni. Peniaga juga boleh menguruskan produk sendiri dari segi pembukukan dan juga penghantaran serta menggunakan servis pihak ketiga. Tentunya untuk peniaga yang menjual barang-barang kering ataupun produk fizikal yang dah ready stock, yang dah ada, kebanyakan mereka menggunakan platform third party seperti Lazada, Shopee ataupun sosial media peniaga itu sendiri dengan menjalankan perniagaan secara online secara menyeluruh. Pihak peniaga akan mampu mengontrol daripada segi pembungkusan, penghantaran dan juga sebagainya. Kalau kita sebagai peniaga yang baru nak berjinak daripada segi Instagram ataupun sosial media seperti Facebook, WhatsApp dan sebagainya, kita perlu melakukan semuanya secara sendiri. Maksudnya daripada segi pemasaran, daripada pencarian sasaran produk, kita kena cari sendiri sasaran produk kita. Kita kena perkenalkan sendiri produk kita kepada kita punya follower ataupun kawan-kawan di Facebook dan juga kontak WhatsApp. Dan sekiranya kita mendapat order daripada customer, kita juga kena handle sendiri benda itu. Dan segi pembukusan dan sebagainya, hanya peniaga itu sendiri yang akan buat. Dan dari segi penghantaran, kita tak boleh guna pihak ketiga sebab kita guna sosial media sahaja. Jadinya penghantaran kita kena pergi sendiri. Contohnya sebagai peniaga, kita kena sediakan pembukusan, kita pergi sendiri sama ada kita guna JNC ataupun pos laju dan sebagainya. Dia atas inisiatif dan usaha peniaga itu sendirilah. Kecuali lah kalau kita guna e-commerce ketiga, pihak ketiga. Contohnya kita menggunakan platform yang sedia ada. Contohnya macam, katalah kita guna Lazada atau Shopee. Dalam Lazada dan Shopee, kita akan register sebagai peniaga baru. Iaitu kita akan register syarikat kita di dalam Shopee atau Lazada. Dan benda yang sama juga, kita kena promote produk kita kena tambah produk kita, detail produk kita, ambil gambar dan sebagainya. Dan segala review-review daripada customer dan sebelumnya kita boleh masukkan juga di dalam info tersebut. Tetapi dari segi penghantaran servis dan sebagainya, masalah-masalah teknikal dan sebagainya, pihak Shopee akan kontrol benda tu. Pihak Shopee akan ada sistem tersendiri yang mana pelanggan boleh pilih sendiri servis mana yang dia nak, ataupun peniaga boleh bekerjasama dengan Shopee memindahkan barang di Shopee inventory ataupun logistik di mana pihak Shopee sendiri akan menguruskan penghantaran produk kita. Sekiranya produk kita dah maju, kita boleh apply untuk kita letak barang kita di logistik Shopee ataupun Lazada dan ia menjimatkan kita punya masa di mana penghantaran dilakukan oleh pihak Shopee sendiri. Dan satu lagi benda yang selalu dibuat online ni bagi orang yang baru nak berjinak ni adalah servis ataupun perkhidmatan. Contohnya kita ada kemahiran. Katalah kita baru nak berjinak, kita ada kemahiran melakukan poster ataupun video pemasaran bagi syarikat-syarikat ataupun individu yang berkepentingan.
Jadinya kita boleh menggunakan juga platform-platform e-commerce ini macam Shopee, Lazada. Kita boleh juga iklankan kita punya bisnes dengan, kalau kata kita buat iklan pemasaran, kita boleh share kita punya contoh-contoh pemasaran. Contoh kita dah ada buat projek ataupun kita kata kertas kerja kita lah yang contoh-contoh yang kita dah buat, kita boleh masukkan dalam kita punya account di Shopee dan sebagainya. Dan kita boleh senaraikan apa requirement ataupun syarat-syarat di mana pelanggan boleh menawarkan ataupun melakukan perbincangan plan pemasaran yang mereka inginkan. Semua benda ini boleh dilakukan melalui Shopee dan juga komunikasi juga dalam Shopee dan e-commerce yang terpilih lah. Jadi perbincangan tersebut direkod secara bertulis di talian, dan kita juga boleh menjual barang-barang seperti kalau kata musim-musim COVID hari tu, saya ada sebagai contoh, saya ada nampak orang jual dekat Shopee, dia jual kata-kata semangat. Dia maksudnya individu tersebut dia pandai ambil peluang. Dia tidak ada produk ataupun barang fizikal, tetapi dia ada seni, dia ada contoh, dia boleh buat puisi atau kata-kata semangat. Jadi dia menggunakan platform e-commerce ini untuk menambah duit, menambah pendapatan dan sebagainya. Dan cara delivery produk tersebut dengan mana pelanggan akan memilih pembelian kata-kata semangat tu berdasarkan apa yang peniaga itu buatlah, kata-kata semangat untuk perkara apa. Contoh kita senaraikan di situ untuk kata-kata semangat untuk sambung belajar ke, untuk terus berjuang untuk hidup musim COVID ke apa ke. Di situ pelanggan boleh pilih, dan cara penyampaian adalah melalui email ataupun WhatsApp ataupun juga boleh melalui chat platform itu sendiri. Di mana benda ini tidak melibatkan kos yang banyak, hanya idea daripada peniaga itu sendiri dan juga belanja internet untuk terus aktif di e-commerce tersebut. Kalau servis dan perkhidmatan ini banyak lagi yang boleh diterokoi, di mana perkhidmatan peniaga-peniaga yang tidak ada produk dan sebagainya boleh menawarkan perkhidmatan ataupun kebolehan yang mereka ada. Okey, untuk produk digital pula. Produk digital ni biasanya orang yang membuat, kita biasanya pelanggan akan memuat turun daripada talian tersebut. Contohnya orang menjual e-book. Benda ni ada dalam talian ataupun benda grafik, kita perlu ada internet. Jadinya pelanggan akan mencari produk digital melalui internet, di mana beliau boleh mendapatkan e-book secara pembelian online, di mana pelanggan boleh download e-book tersebut ataupun sebarang video pemasaran dan sebagainya. Dan perbincangan dan kehendak pelanggan boleh dijalankan tanpa berjumpa face to face. Maksudnya benda ini boleh dilakukan melalui perbincangan video ataupun perbincangan chatting di laman e-commerce itu sendiri. Di mana ini menjimatkan proses pemasaran dan juga proses pengurusan, maksudnya kesana kemari untuk membuat produk tersebut. Di sini dapat menjimatkan lagi peniaga yang mencuburi bidang produk digital ini. Ada yang tanya, ada personal coaching tak? Setakat ni tak ada, kita tak ada buat personal coaching, tapi tajuk ni tak habis lagi. Kita akan ada sambungan pada hari Jumaat minggu depan, di mana kita akan menerangkan berkaitan Shopee secara detail, dan juga kita akan ajar macam mana nak buka perniagaan di Shopee secara kita akan tengok macam mana kita nak upload gambar, kita nak open account di Shopee dan sebagainya. Untuk yang perkhidmatan boleh guna e-commerce ke? Okey. Perkhidmatan boleh guna e-commerce. Tapi kita boleh decide kita boleh tetapkan macam mana kita nak bagi khidmat tu. Contohnya awak ada khidmat membuat poster. Membuat poster pemasaran. Awak boleh iklankan benda tu dalam e-commerce, dan biasanya orang yang buat khidmat begini, kita tak post benda tu. Kita akan bagi secara digital, sama ada melalui email atau sebagainya. Okey, ada yang tanya kalau nak berniaga dalam Shopee perlu tak ada printer yang print receipt Shopee tu, atau boleh print dekat CC je?
Kalau kita tak ada, kita boleh juga berniaga dekat Shopee. Tak perlu ada. Cumanya kalau ada lagi memudahkan. Kalau ada mesin tu kita panggil mesin AWB. Ada yang tak dengar saya cakap ke? Boleh kat tangan dengar tak? Sebab ada yang cakap tak dengar. Dengar ke? Okey. Untuk yang pasal printer Shopee tu, kalau tak ada boleh juga pergi PC. Cumanya kalau kita nak lagi mudah, kita boleh beli satu mesin kita panggil AWB untuk print mesin resit itu. Sebabnya kalau pergi PC dia ada masa. Maksudnya kata pukul 9 sampai pukul 5 PC buka. Kalau kita ada printer sendiri benda tu mudah. Kita boleh buat bila-bila masa sahaja. Jadi bila pagi tu kita dah terus boleh pergi post barang. Macam saya ni ambil kursus baik tulis, jadi perlu ke guna e-commerce. Untuk kursus baik tulis, kalau macam contoh Shopee ke Lazada, benda ni tak applicable lah. Tapi kita boleh guna e-commerce iaitu m-commerce di mana awak mengiklankan pengalaman bahawanya awak ada kepakaran, awak ada kemahiran untuk baik tulis tersebut. Sama ada awak boleh iklankan diri awak sebagai peniaga ataupun awak boleh iklankan diri awak sebagai pencari kerja ataupun sebagai freelancer. Maksudnya awak kena kerja lain tapi awak juga ada kemahiran baik tulis. Awak boleh iklankan benda tu guna e-commerce di mana maksudnya pengiklanan awak tu secara global. Kalau awak hanya iklankan dengan orang yang berdekatan sahaja, benda tu pasaran awak tak luas. Sama juga bagi perniagaan gunting rambut, kita tak boleh nak buat servis tu kalau kita tak ada customer yang datang tempat kita. Cumanya dari segi pemasaran, kita boleh guna juga e-commerce, m-commerce tersebut dari segi pemasaran. E-commerce ini tidak semestinya dari segi perniagaan itu sendiri. Mungkin kita boleh guna e-commerce ini untuk meningkatkan perniagaan kita. Daripada orang tak kenal kita ada kedai cuci rambut, kita baru nak maju. Tapi orang yang baru duduk kat kawasan tersebut ataupun orang yang melalui kawasan tersebut akan dapat tengok kita punya perniagaan dengan adanya e-commerce. Maksudnya benda tu secara menyeluruh orang boleh tengok walaupun di tempat yang jauh. Okey, ada yang jauh, ada yang cakap kena ada printer sebab senang, kos pun murah. Ya, insyaAllah printer tu tak silap saya dalam 100 lebih, dia depend atas brand. Ada yang murah, ada yang mahal. Jadi kalau rasa kita nak memudahkan kerja kita, boleh invest dalam benda tu lah. Nanti printer tu kita boleh jadikan aset dalam perniagaan kita masa kita buat penyata keuangan dan sebagainya lah sebab memang kita guna untuk perniagaan tersebut. Ada peserta yang dah ada pengalaman, ada yang berkongsi semua, dia cakap wajib atau lagi baiklah untuk ada printer tu. Sebabnya kita tak ada kesangan, tak perlu nak bergantung kepada CC dan sebagainya. Dan juga kos lebih murah. Sebabnya kita kontrol dakwat dan sebagainya. Kalau pergi printer, charge printer dah berapa, charge guna CC dah berapa, charge printer tu lain pula. Macam tu lah. Kalau second hand, awak banyak platform yang awak boleh gunakan, sama ada Shopee, Lazada ataupun Carousell, Lelo, Mudah.my dan sebagainya. Kalau dalam Shopee, tapi dalam information kita kena nyatakan siap-siap lah. Barang ini adalah barang second hand. Kalau tak, kita boleh discuss dengan misleading information berkaitan produk kita. Sebab barang spare part ni saya percaya kita boleh post juga ataupun mungkin orang-orang yang, contoh awak di Kota Baru, orang di Tanah Merah nak beli barang spare part. Dia boleh tengok harga awak lagi murah dan saya rasa benda tu tak mustahil dia boleh datang ke tempat awak untuk beli. So ia lagi banyak pasaran produk untuk perniagaan awak lah. Ya, ada Cik Nasa Puan. Jual stiker dekat Shopee tak menantangan lah. Kalau masa kita ada pengalaman yang mudah-mudah aja untuk contoh kita ada pengalaman nak edit benda yang simple-simple, poster stiker macam Cik Nur Safuan juga, benda tu ada demand. Maksudnya bila ada demand kita adakan supply, jadi permintaan tu sentiasa ada. InsyaAllah untuk kita ada sesi persambungan daripada tajuk ni. Tapi benda tu minggu depan sebab perkongsian dengan Shopee ni agak panjang. InsyaAllah kita akan share cara lah bagaimana nak register dekat Shopee dan sebagainya. Untuk yang belum biasa dengan Shopee. Aiskrim sesuai tak jual kat Shopee? Ya sesuai sebab ada yang jual dekat Shopee juga aiskrim. Cuma pembukusan aiskrim tu kita kena belajar lah. Macam mana ada yang jual aiskrim tanpa beku di mana
bila sampai dekat consumer baru pelanggan bersukan, itu kita kena tengok elok-elok lah produk kita tu sama ada boleh tak untuk travel dalam masa 2 ke 3 hari untuk tahan di dalam proses pengepusan. Ataupun ada yang jual aiskrim tapi dia menggunakan ice box yang mana aiskrim itu sejuk beku. Jadinya kita boleh sebagai penjual kita boleh limitkan di mana sahaja kita nak jual. Maksudnya contoh kalau di Kelantan, maksimum kita boleh pergi jauh Terengganu ataupun Pahang untuk jaga daripada aiskrim tu cair. So dia berdasarkan produk kita, macam mana kita nak jaga kita punya kualiti produk tersebut. Okay, insyaAllah kita akan share soft copy slide ini selepas kita dah habis presentation semua. PIC akan share dalam grup WhatsApp masing-masing. Rahim dan selamat tengah hari. Okay, harap-harap tuan-tuan perempuan semua ready dah, kita nak masuk kepada tajuk kita seterusnya berkaitan cabaran-cabaran dalam mencuburi bidang idagan. Sebab ada antara kita masih baru lagi, masih tak rajin guna lagi idagang. Jadinya kita nak kongsi supaya expectation atau dia boleh tengok sama cabaran-cabaran yang biasanya ada kalau kita baru nak mencuburi idagang. Antara cabaran pertama adalah aspek keselamatan. Ramai yang tahu apabila kita melayari internet, kita punya information dan juga privacy adalah kita punya privacy dan kita punya information melalui internet adalah direkod berdasarkan cookies dan sebagainya daripada internet. Jadi sebagai pelanggan yang amat risau akan aspek keselamatan sebab kemungkinan alamat akaun bank mereka direkod ataupun kad pengenalan sekiranya mereka mereka diminta untuk berikan semasa pembelian dan sebagainya. Jadinya kita sebagai peniaga kena ambil penting daripada aspek keselamatan ini dan memastikan pelanggan kita yakin untuk berinteraksi dengan kita. Yang kita boleh lakukan adalah dengan menggunakan platform e-dagang yang bertauliah. Maksudnya kita boleh tengok sama ada e-dagang ini adalah selamat atau tidak, ataupun kita boleh tengok, kita boleh kontrol information yang diberi oleh pelanggan kita. Satu lagi cabaran adalah penipuan atas talian. Biasanya kalau ramai yang tengok berita ataupun isu-isu semasa, sangat banyak kes yang pelanggan hadapi iaitu penipuan atas talian. Biasanya ia melibatkan jumlah yang banyak lah sebab kadang-kadang kalau kita sebagai pengguna, kita sebagai end user, kita akan beli barang dengan peniaga, kita beli barang yang sikit saja, maksudnya tidak sampai puluh-puluh ribu lah kadang-kadang sahaja benda tu berlaku. Tetapi sekiranya kita menggunakan e-commerce, contohnya B2B, business dan business, kita nak beli barang daripada pembekal kita. Katalah pembekal kita ni kita tak yakin dengan pembekal kita. Maksudnya pembekal kita tidak menyediakan info-info dan tidak mempunyai registration, contoh tidak mempunyai registration dengan SSM atau sebagainya. Ia membuatkan kita sebagai peniaga yang ingin menjadi pelanggan kepada pembekal ataupun pelanggan yang ingin yang beli dengan peniaga itu sendiri tidak yakin kerana kita tidak memaparkan secara jelas tentang produk kita dan sebagainya, spesifikasi produk ataupun kita punya keselamatan encryption terhadap account number pelanggan dan sebagainya. Dan ini membuatkan pelanggan itu orang kata teragak-agak reluctant untuk melakukan perniagaan dengan kita. Okey, dan kalau cabaran yang paling utama adalah kekurangan pengetahuan. Kalau saya sebagai orang yang baru nak mencuburi bidang e-dagang, semestinya saya tak ada pengetahuan lah, orang kata. Tak tahu apa itu e-dagang, tak tahu expectation ataupun jangkaan yang saya kena hadap dalam membuat e-dagang dan sebagainya. Jadi sebab tu kita kena, sebelum kita mencuburi e-dagang ataupun apa-apa bidang sekalipun, seeloknya dan sewajarnya kita cari dulu ilmu. Kita pergi kelas ataupun berguru ataupun bertanya dengan orang yang lebih berpengalaman, sama ada bertanya secara
tidak formal secara perbualan ataupun secara formal menghadiri kelas dan sebagainya. Supaya kita lebih berpengetahuan dan arif untuk menjalankan e-dagang, dan ini membuatkan kita punya bisnes lagi bertambah baik, dan ia tidak sepatutnya e-dagang ni kita nak meminimaliskan kos dan memajukan perniagaan, tetapi kadang-kadang disebabkan kekurangan pengetahuan maksudnya kita masuk je e-commerce ni, kita tengok orang buat, kita pun nak buat juga, tapi kita tak ambil pengalaman. Kemungkinan benda tu akan membuatkan kos kita lagi maksimal, lagi banyak kos, sebab kita tak tahu tempat mana yang boleh kurangkan kos. Dan juga kita tak berjaya nak maju macam orang lain sebab kita tak ada pengalaman, maksudnya kita tak ada trik-trik yang kita boleh gunakan dalam bidang e-commerce ini. Cabaran dan halangan menggunakan e-dagang. Contoh tadi, kalau tadi saya cakap kelebihan e-dagang adalah berhubung secara terus dengan pelanggan. Itu berhubung secara terus maksudnya berhubung secara atas talian lah. Tetapi e-dagang ini kekurangan dia adalah kita tak ada interaksi secara langsung. Maksudnya kita tak ada interaksi secara berdepan, face to face. Jadinya kita sebagai peniaga tak nampak pelanggan, tak kenal pelanggan itu, dan juga pelanggan itu pun tak kenal siapa peniaga, siapa orang mana yang dia nak beli barang. Dia hanya kenal kita berdasarkan nama syarikat kita dan juga info-info yang kita letakkan di dalam e-commerce kita lah, sama ada platform Shopee dan sebagainya. Jadi pembeli hanya boleh memperoleh maklumat perniagaan ini daripada bacaan skrin komputer dan tablet. Jadinya kita sebagai peniaga kena pastikan maklumat kita, juga nombor pendaftaran syarikat itu penting bagi orang yang berniaga online, kerana biasanya pelanggan yang baru nak cuba kita punya produk, baru nak membeli dengan kita, akan tengok sama ada kita ni register SSM ke tak. Reason dia sebab kalau kita tak register SSM, kalau contoh dia beli benda yang mahal dengan kita, contohnya kita jual benda yang ratus-ratus, ribu-ribu, sekiranya kita sebagai peniaga tak register SSM, susah untuk pelanggan membuat laporan kepada Tribunal Pengguna dan sebagainya, kerana peniaga yang dia beli tu tidak bertauliah. Itu kekuranganlah kepada pihak peniaga yang mencuburi e-dagang sekiranya dia tidak ada SSM. Kerana sebagai pelanggan, ia kira orang kata minus point. Jadi pelanggan tak berapa nak beli sebabnya takut isu-isu berbangkit, susah untuk kita membuat laporan dan apa-apa. Dan juga banyak kes penipuan di internet yang berlaku adalah syarikat yang mempunyai laman web sendiri ataupun perniagaan yang ada akaun di Shopee, contohnya di Shopee atau Lazada, banyak yang orang kata penipuan. Maksudnya contohlah, kita dah ada, kita membuat perniagaan kita ABC Trading di Shopee, tetapi tiba-tiba ada juga orang yang meniru kita punya syarikat yang sama, ABC Trading, contoh abctrading.com, menggunakan akaun yang sama, seolah-olah sama, dan meniru segala kita punya information dan sebagainya. Jadi ini membuatkan pelanggan itu sangat confused lah, maksudnya betul ke website ni, betul ke ni kedai yang sama, kedai yang tipu ke apa ke. Jadi pelanggan akan confused dan ia membuatkan pelanggan kurang menarik. Jadi pelanggan akan pergi kepada kedai lain yang lebih orang kata lebih selamat, lebih secure. Okey. Dan cabaran ada halangan seterusnya adalah kesukaran untuk mendapat lebih ramai prospek. Secara amnya memanglah kalau kita berniaga e-commerce ini, pasaran kita pergi kepada global. Maksudnya kita di Kota Baru, kita di Tanah Merah, di Bacok dan sebagainya, kita boleh pasarkan produk kita di seluruh Kelantan, seluruh Malaysia, malah secara international, secara antarabangsa. Tetapi disebabkan pengglobalisation e-commerce ini ada, ia menyebabkan pesaing dari luar secara terus melalui platform e-dagang yang ada di Malaysia. Maksudnya contoh sebab saya sebagai pelanggan, saya tidak hanya ada pilihan untuk membeli dengan orang tempatan, maksudnya orang Malaysia. Saya juga boleh membeli terus daripada China, daripada US dan UK. Saya boleh terus beli benda tu hanya menggunakan platform e-dagang yang ada di dalam internet. Jadi ini membuatkan persaingan yang tinggi. Ini menyebabkan kita ada persaingan yang tinggi dalam mendapatkan lebih ramai prospek
yang akan jadi pelanggan kita. Sebabnya persaingan semakin tinggi. Okey, dan satu lagi benda yang paling utama dalam e-commerce ini adalah capaian internet. Kita kena ada internet yang sangat kukuh untuk adakan e-commerce. Contoh macam kita ada kelas sekarang. Kalau capaian internet kita ada gangguan, ia menyebabkan gangguanlah kepada kelas kita, kepada perniagaan kita, e-commerce dan sebagainya. Biasanya kalau kestabilan internet ini berbeza di setiap tempat. Contoh kalau kita di tempat bandar, kita akan mudah mendapat capaian internet. Kalau kita di luar bandar, kita kurang dapat capaian internet. Jadi sebagai peniaga, kita kena peka dan teliti sama ada capaian internet di tempat kita tu okey ke tidak. Contoh kita ada banyak sekarang service provider untuk internet, sama ada TM, Unify ataupun kalau untuk phone, U-Mobile, Maxis, Celcom dan Digi dan sebagainya. Jadi kita sebagai peniaga, itu tanggungjawab kita untuk pastikan capaian yang mana lagi kuat di tempat kita, supaya mudah untuk kita selalu aktif di e-dagang, supaya ramai lagi pelanggan yang confident dengan kita. Antara cara mengatasi cabaran. Okey, tadi dalam melakukan e-commerce ni kadang-kadang cabaran tu kita tak terjangka ada cabaran tu, sebabnya benda ini adalah benda online. Kadang-kadang ia adalah perubahan daripada kemudahan teknologi ataupun pembaharuan trend. Dari masa sekarang ni trend banyak berubah. Jadi kita sebagai peniaga e-commerce atau online haruslah mengikuti trend. Maksudnya kita kena selalu tengoklah kalau kata kita menggunakan e-commerce, kita menggunakan Instagram ataupun Facebook, WhatsApp dan sebagainya, kita kena tengok trend. Contoh trend sekarang, kalau Instagram ataupun apa-apa platform sosial media, video lebih mendapat capaian yang jauh daripada post gambar biasa contohnya. Kalau tengok trend sekarang, kalau kita post gambar biasa, jarang nak naik dekat wall orang. Maksudnya orang yang selalu kita interact je dapat. Tapi kalau trend sekarang ni, kalau kita post video je, kadang-kadang bila saya tengok kan, contoh saya tengok, orang yang saya tak kenal pun, perniagaan yang saya tak biasa follow pun, benda tu naik disebabkan orang tersebut mengikut trend. Jadi kita sebagai yang baru nak mencuburi bidang e-dagang ni ataupun yang sedang mencuburi, pastikan kita selalu melihat trend-trend semasa e-commerce ataupun internet dan pembangunan teknologi sekarang lah. Contoh kalau kita kata cabaran kita tadi, kita kurang ilmu pengetahuan. Sebab biasalah benda baru kita tak akan tahu selagi kita tak cuba kan. Jadi untuk mencuba, kita tak nak cuba kosong-kosong sebab membazir kita punya modal, membazir kita punya masa dan sebagainya. Jadi untuk mengatasi masalah kekurangan ilmu pengetahuan ni, antara yang dapat kita lakukan, masa saya cakap tadi, kita dapatkan lebih ilmu berkaitan e-dagang. Sekarang tak susah. Nak tak nak je, sama ada kalau e-dagang, sama ada kita boleh cari online. Yang ni secara tak formal lah. Kita tanya rakan-rakan yang dah biasa ataupun peniaga-peniaga lain yang dah biasa dengan e-dagang. Macam mana proses dia orang buat, macam mana mula-mula nak ada e-dagang, kena siapkan apa. Dan kalau secara formal pula, kita boleh tengok apa-apa kursus kemahiran. Biasanya akan ada kursus-kursus kemahiran yang kalau kata free. Tak ada kos apa-apa, kita hanya perlu spendkan masa untuk tu. Dan kita juga boleh ada masuk seminar atau kelas. Biasanya kalau seminar dan kelas yang secara formal ataupun secara direct, macam ada tadi partisipan tanya, ada tak kelas secara berseorangan ataupun secara teruslah A to Z, secara personal coaching tadi. Maksudnya itu lebih kepada seminar dan kelas. Biasanya benda ini peniaga kena expect akan ada kos, akan ada iuran ataupun sebagainya. Ataupun kadang-kadang sekarang kerajaan ada membuat expo dan sebagainya untuk mempromosi lagi bidang e-dagang, sebab kerajaan sekarang dalam era mengglobalisasikan lagi perniagaan PKS dan small medium enterprise dan sebagainya. Jadi saya yakin banyak expo dan kursus-kursus kemahiran yang ada sekarang yang boleh dijoin oleh orang yang ingin mencuburi bidang e-dagang.
Dan kita boleh pilih kursus-kursus yang bersesuaian lah dengan kehendak kita, kenapa kita mencuburi e-dagang apa yang kita ingin cuburi. Itu berdasarkan tujuan kita masing-masing. Dan kalau dari segi cabaran persaingan, tadi kita cakap kelebihan dia adalah e-commerce ni global. Maksudnya tak ada sekatan kita boleh jual kepada siapa-siapa, tapi dari masa yang sama globalization itu juga adalah satu cabaran bagi e-dagang. Sebabnya kita kalau kita nak beli, kita tengok orang-orang yang menjual ni, kita akan compare. Kalau macam contoh saya sebagai pembeli, kalau kata saya nak beli barang yang mahal ataupun murah, saya akan compare dua-dua, sama ada saya tengok local kedai, saya akan juga tengok macam contoh international punya kedai, contoh macam Taobao ataupun Alibaba, ataupun international kedai yang ada dalam Shopee sendiri. Contoh dalam Shopee banyak kedai daripada China, daripada Korea dan sebagainya. Dan mereka kadang-kadang menjual benda yang sama dengan kita, sebab kita pun kadang-kadang kalau kata ada setengah peniaga juga mendapatkan barang daripada China dan sebagainya. Jadi produk itu sama, variasi produk itu benda yang sama. Kadang-kadang gambar pun sama kita tengok kan. Jadinya kita perlu lebih kreatif dan inovatif untuk membuat kita lebih berlainan dengan kedai-kedai yang lain, kedai-kedai international. Dan kita kena highlightkan, kita kena tekankan apa kelebihan kedai kita dan kenapa pelanggan akan lebih tertarik dengan kita. Contohnya meningkatkan mutu produk dan perkhidmatan. Kata-kata kita produk tu kita buat sendirilah katakan ya. Kita boleh jaga mutu produk itu, kita boleh jaga daripada segi pengeluaran, kita boleh jaga daripada segi packaging dan sebagainya untuk menarik. Kalau kata trend sekarang orang suka packaging yang cantik, yang orang kata ayat sekarang hipster lah, cantik-cantik yang tak tradisional. Jadi kita ikut trend tersebut. Dan juga kalau perkhidmatan, orang suka video-video yang lebih kepada hype ataupun video-video ilustrasi ataupun video yang bergerak-gerak orang, maksudnya video yang ada orang dalam tu, lakonan ataupun drama untuk pengiklanan. Jadinya kita kena ikut trend. Jadi kita berbeza dengan orang lain. Kalau kita stay dekat orang kata iklan, kalau iklan perkhidmatan, kita stay je iklan kita dengan tunjuk produk, tunjuk biasa-biasa macam tu. Tapi sedangkan trend sekarang adalah trend dia membuat lakonan ataupun short film untuk produk. Jadinya kita kena tawarkan benda tersebut. Okay, kita kena tawarkan benda tersebut supaya kita lebih berdaya saing. Maksudnya kalau pelanggan tengok kita, kedai lain tak buat, peniaga ni buat, jadi dia akan lagi berminat. Okay, contoh kalau kita ni produk tu dah ready made lah, maksudnya tak boleh nak control, kita dah beli barang yang orang kata kita dah beli stok, contohlah mudah kita jual stokin. Kita beli stokin yang trend daripada Korea ataupun China sekarang. Kita tak boleh nak kontrol mutu itu sebab kita beli daripada pembekal secara banyak dan sebagainya, ataupun kita beli benda yang dah orang lain pun ada jual. Jadi kita boleh ubah dengan meningkatkan kita punya produk pengurusan ataupun customer service orang panggil. Kalau macam contoh kalau kat Shopee kita ada bahagian chat. Kita ada bahagian kata chat di seller ke apa ke. Jadinya kita pastikan kalau customer tanya apa-apa, kita pastikan kita respon terus. Kita boleh set up terus auto respon dan juga kita respon bila kita dah masuk dalam kita punya platform e-dagang itu. Jadinya pelanggan kata, oh bagus. Maksudnya dia nampak kita punya khidmat pelanggan tu lagi baik berbanding dengan kedai lain. Contohnya dia tanya dua benda. Dia tanya contoh kalau benda rosak boleh tukar ke ataupun boleh pilih saiz ke katalah. Dia tanya dalam masa yang sama, satu lagi kedai tak jawab-jawab sampai sudah. Dan sekarang ni pula dalam 10 minit ada auto reply dan seterusnya akan jawab dan akan bagilah solusi-solusi. Kalau saya sebagai pelanggan, saya akan pilih orang kedai yang berinteraksi dengan saya. Maksudnya kalau akan datang, expectation saya sebagai pelanggan, kalau saya ada masalah, saya boleh chat balik. Contohnya barang tak cukup, order 4 datang 3. Jadi pelanggan nak peniaga yang lebih berinteraksi. Jadi itu boleh menjadi satu daya saing untuk kita. Dan juga satu lagi, kita boleh mengadakan partnership, mengadakan kerjasama di antara usahawan-usahawan.
contohnya katalah sekarang ada satu kedai jual gubahan bunga. Gubahan bunga. Tapi kalau nak tunggu, kalau kita nak tunggu je, nak depend untuk demand orang buat gubahan bunga, kadang-kadang benda tu bermusim ataupun orang-orang yang tertentu je yang akan ada. Jadi kita untuk kekal berdaya saing, kita sebagai usahawan boleh approach ataupun boleh contact usahawan lain. Sama ada kalau kita kenal, kita boleh contact. Maksudnya guna phone number atau face to face lah. Kalau kita tak kenal, kalau kita contoh dekat Shopee atau Instagram, kita boleh approach melalui DM Instagram, message Facebook ataupun chat di Shopee ataupun apa-apa platform, membuat proposal untuk kita bekerjasama. Contoh, saya jual buah gubahan bunga. Saya nampak ada usahawan yang menjualkan khidmat membuat kek dan sebagainya ataupun membuat hadiah delivery dan penghantaran. Jadi saya akan pergi bekerjasama supaya kita boleh iklankan sama-sama. Saya iklankan untuk macam contoh untuk hadiah hari jadi dan sebagainya, gubahan bunga package sekali dengan kek. Tapi saya tak buat kek. Produk saya hanya bunga. Cuma saya dah bekerjasama dengan usahawan lain. Saya boleh iklankan benda itu. Dan juga usahawan B juga iklankan juga kek dia dengan package gubahan bunga daripada kedai saya. Jadi bila kita dah dapat order semua, kita boleh sama-sama bekerjasama dan benda tu akan boleh meningkatkan lagi kita punya bisnes lah. Maksudnya kalau sebelum ni target market kita orang yang berminat dengan bunga je lah, orang nak bagi hadiah pasal bunga je lah. Kalau orang cari pun, contoh saya Google gubahan bunga dekat Shopee, maksudnya nama saya akan naik bila orang Google gubahan bunga je lah, sebab dalam produk saya hanya ada pasal bunga, gubahan bunga ataupun hadiah berkaitan dengan flower bunga lah. Jadinya bila saya iklankan pasal kek pula, ada dua-dua. Bunga ada, kek pun ada. Kalau orang kata orang nak bunga saja pun orang boleh cari kedai saya. Kalau orang nak kek pun orang boleh cari kedai saya, dan juga kalau orang nak dua-dua pun boleh cari kedai saya. Maksudnya dalam masa yang sama saya mendapat manfaat dan juga usahawan lain juga mendapat manfaat yang mana saya bekerjasama. Jadinya di situ penting untuk kita saling bekerjasama antara para usahawan. Itu adalah satu cara untuk kita kekal berdaya saing supaya kita unik daripada orang lain. Kalau saya sebagai pelanggan secara jujurnya, kalau saya nak beli, saya suka satu kedai ada semua. Maksudnya kalau kata saya nak bagi gift box dekat mak saya nak ada bunga, saya nak ada kek, saya nak ada orang kata kad ataupun plakat untuk ucapan dan sebagainya. Jadi saya perlukan satu kedai. Di situ pentingnya kerjasama dengan usahawan-usahawan lain. Jelas ke semua? Boleh dengar ke? Saya takut saya cakap seorang ni. Boleh? Angkat tangan boleh ke yang dengar tu? Takut line problem ke apa ke? Okey, terima kasih. Okey, antara cabaran, kita sambung balik ya. Antara cabaran lain, tadilah tiada interaksi secara langsung, sukai mendapat prospek. Benda ni kita ada juga cara-cara lain. Contoh kalau kita ada option untuk menawarkan pilihan pulangan sekiranya perlu. Kalau produk yang kita buat tu rosak contohnya. Kalau kita buat dekat m-commerce, maksudnya social media, Shopee, social media, Instagram, Facebook dan sebagainya, kita kontrol sendiri. Kita kontrol sendiri postage. Maksudnya kita kena buat sendiri, kita kena pergi post. Jadi kalau apa-apa berlaku dengan barang kita yang post tu, kita perlu bertanggungjawab. Maksudnya tawarkan pilihan pulangan sekiranya perlu kepada pelanggan. Dan satu lagi, kalau kita guna Shopee contohnya, third platform, maksudnya kita guna platform orang lain untuk buat produk kita. Kita register dengan Shopee. Contoh kalau kita beli barang ke apa, kalau barang tu dah sampai, kita akan ada button tekan order receive. Dan kalau barang tu sampai tak elok, kita tak payah tekan order receive tu. Kita boleh tekan dispute order di mana pihak Shopee kadang-kadang pihak Shopee akan bertanggungjawab berdasarkan perjanjian antara kita dan Shopee lah, akan bertanggungjawab ke atas kerosakan barang tersebut. Jadi di situ kelebihan untuk mana-mana peniaga yang menggunakan platform e-commerce seperti Shopee dan Lazada, di mana kalau ada masalah transportation dan sebagainya yang bukan daripada peniaga. Maksudnya peniaga dah hantar cantik dah, bungkus cantik semua dah. Tapi bila kita hantar sampai kat pelanggan, pecah dan sebagainya,
Jadi kadang-kadang itu atas prasyarat dan perjanjian dengan Shopee, kerana benda itu peniaga tak perlu tanggung. Shopee akan deal dengan pihak transportation dan sebagainya. Ia bergantung kepada perjanjian kita dengan pihak e-commerce terbabit lah. Dan contoh lain pula, tambahkan gambar resolusi yang tinggi dari pelbagai sisi. Kita sebagai, kalau kata kita sebagai pelanggan ataupun sebagai individu dah, mata kita mesti nak tengok benda yang cantik, benda yang clear, benda yang jelas. Jadi kita kena pastikan kita sebagai peniaga kalau boleh invest. Orang kata, apa ya dalam bahasa Melayu invest? Kita laburkan kita punya duit untuk bahagian-bahagian teknikal. Kalau kita dah decide kita nak join e-commerce. E-commerce sudah semestinya kita perlukan banyak ambil gambar, video dan sebagainya. Jadi kalau kita tak ada lagi, kita hold dulu. Kalau kita ada bajet, pastikan kita invest untuk dapatkan gambar yang berresolusi tinggi dari pelbagai sisi. Maksudnya kita guna kamera yang cantik, telefon yang kata elok untuk gambar, supaya bila end user nampak gambar kita, cantik, menarik. Dan maksudnya kalau kita juga perlu belajarlah untuk cara-cara pengeditan ke apa ke untuk membuatkan kita punya gambar ataupun promo iklan di e-commerce itu menarik pandangan. Dan satu lagi yang penting adalah tunjukkan pengalaman dan review pelanggan menggunakan produk kita. Kalau kita guna m-commerce itu itu kita boleh selalu post lah, contohnya macam kita edit ataupun kita buat video dan sebagainya, kita share di mana-mana post story dan sebagainya daripada Instagram, Facebook dan WhatsApp, bagaimana pengalaman ataupun review pelanggan yang pernah guna produk kita, pernah beli barang dengan kita, pernah guna khidmat kita. Benda tu penting. Sebab kalau saya share pengalaman saya sebagai pengguna, benda utama yang saya akan tengok gambar cantik. Dah cantik saya nak tengok, betul ke gambar cantik? Jadi sebagai nak tahu betul ke tak gambar tu cantik, barang tu elok, kita perlukan review daripada pelanggan. Sebab biasanya pelanggan dia akan share gambar, akan bagi tahu pengalaman dia guna benda ni sedap ke tak, okey ke tak. So benda tu penting. Kalau kita di Instagram dan Facebook, WhatsApp dan sebagainya, kita boleh share macam biasalah. Kita share review, story dan sebagainya. Tapi kalau dekat kita guna platform sebagai Shopee dan Lazada lah mudah. Kita boleh minta atau bagi tahu dengan pelanggan kita yang akan beli dengan kita, pastikan bagi review. Biasanya dekat Shopee kita akan dapat coin untuk kita review dan sebagainya. Jadi itu menambahkan lagi keinginan pelanggan untuk review lah. Jadi sebab dekat bawah tu kita akan nampak review-review pelanggan termasuk gambar. Jadi benda tu penting. Pastikan kita tak ada review buruk. Sekiranya kita ada review buruk daripada pelanggan, bakal pelanggan kita kemungkinan akan tidak berminatlah dengan kita. Untuk menjaga review pelanggan tu penting. Dan juga satu lagi saya cakap tadi, perlu sediakan video. Sebab sekarang trend video ni popular sangat. Kalau ikutkan trend, tengok trend, orang kata interaksi video lagi laju. Maksudnya kalau kita scroll apa-apa, contoh kita pergi ke internet, Instagram, Facebook dan sebagainya, kalau kita post, kalau kita tengok target sampaian audience tu, maksudnya kalau kita post gambar kadang-kadang 1,000 orang je tengok. Tapi bila kita post video, benda tu naik di suggestion dan explore dan sebagainya, benda tu lagi banyak. Itu trend sekarang. Jadi kita kena kaji trend. Kalau sekarang trend video, kita buat trend video untuk mempromosikan projek kita. Kalau kita baru nak mencuburi, kita tak pandai sangat nak video, boleh gunakan apa-apa aplikasi seperti kata boleh tengok dekat tutorial di YouTube dan sebagainya, contoh macam InShot dan Canva dan sebagainya, ataupun benda-benda simple video daripada Instagram itu sendiri pun boleh untuk kita jadikan produk kita lagi menarik dan mengikuti trend supaya sasaran dan pasaran produk kita tu luas. Okey. Satu lagi, kita perlu sertakan keterangan yang terperinci sebagai produk. Kalau kita tunjuk gambar sahaja, orang tengok semua, kadang gambar tu tak nampak sangat, tak jelas lah maksudnya detail-detail produk dan sebagainya. Jadi bila kita iklankan benda tu, pastikan kita bagi tahu keterangan produk. Kalau contoh orang yang kita biasa layari e-commerce, mula-mula ada gambar dan sebagainya kan. Lepas tu semestinya pelanggan akan tengok apa detail produk. Kalau kita beli, kita dapat apa, saiz apa dan sebagainya. Sebab kalau dalam gambar,
kita nampak benda tu besar. Bila sampai kita tak tengok kan, kita beli kita sampai benda tu kecil. Jadi untuk kita elakkan perselisihan ataupun dispute dalam produk kita, kita pastikan terang awal-awal untuk produk. Jadi pelanggan jelas dengan apa yang dia beli, dan sekiranya dia dah beli dan dia datang balik kepada kita ada masalah ke ada apa, kita boleh bagi tahu, kita dah terangkan dan sebagainya. Itu kita boleh berbincang secara elok sebab kita dah jelaskan produk kita pasal apa. Kecuali kalau kita tak jelaskan, benda tu boleh menjadi isu dan juga benda itu boleh dilaporkan kepada pihak tribunal pengguna dan sebagainya. Ia akan merosakkan lagi prestasi bisnes kita lah. Okey. Dan satu lagi, letakkan bahagian fact atau frequently asked question di setiap halaman produk. Maksudnya apa yang selalu ditanya oleh pelanggan. Kadang-kadang pelanggan ni dia nak tanya, dia rasa macam kita nak tanya satu-satu, benda tu tidak praktikal. Jadi kalau kita guna m-commerce ataupun platform e-commerce yang lain, kita boleh sertakan juga dalam iklan ataupun di bawah kita punya keterangan produk apa frequently asked questions, soalan yang selalu ditanya oleh pelanggan-pelanggan kita sebelum ni atau apa yang kita jangkakan akan ditanya, kita boleh letak terus di situ. Jadi pelanggan boleh tengok, maksudnya kita ada transparansi, kita ada kita ada, maksudnya kita jelas lah, kita jelas dalam mempamerkan produk kita. Tidak ada unsur-unsur penipuan. Ambil perhatian kepada khidmat pertanyaan pelanggan. Macam saya bagi tahu tadi, perkhidmatan pelanggan sangatlah penting untuk di satu bisnes. Kalau kita ada kedai fizikal, perkhidmatan pelanggan tu sangat penting sebab kita nak jaga, nak suruh pelanggan datang lagi. Samalah dengan e-commerce. Sebab e-commerce lagi banyak, lagi tinggi cabaran sebabnya pilihan peniaga, pilihan produk, pilihan perkhidmatan lagi luas, lagi global. Jadi salah satu kekuatan kita untuk berdaya saing dan untuk kata berdaya saing dengan kompetitif lain, untuk orang pilih kita, pastikan khidmat pertanyaan pelanggan atau cara kita komunikasi dengan pelanggan tu sangat baik. Pastikan kita jaga kita punya komunikasi dengan pelanggan supaya pelanggan tu datang balik kepada kita. Perkhidmatan pelanggan adalah unsur yang penting juga dalam e-commerce. Okey, boleh kita pergi balik kepada inisiatif kerajaan terbaru dalam Belanjawan 2021 hari itu. Kerajaan ada umumkan inisiatif kerajaan berkaitan e-dagang bertepatan dengan musim COVID ni lah. Kempen yang diperkenalkan adalah kempen Go E-commerce Onboarding, di mana ia berkaitan untuk membantu bisnes PKNS ataupun SME untuk pergi kepada e-commerce lah. Program ini adalah di bawah MDEC, Malaysia Digital Economy Corporation, yang bernaung di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Dan program ini berada di bawah program Penjana. Inisiatif kerajaan di bawah Belanjawan 2021 ni adalah untuk mendorong peniaga kecil ataupun sederhana, industri sederhana untuk membuat program e-commerce, e-dagang dan juga e-bayar kepada peniaga tempatan. E-bayar ni lebih kepada sistem pembayaran online. Fokusnya adalah untuk membantu peniaga tempatan memperluaskan jangkauan pasaran mereka melalui e-dagang dan e-bayar, bertepatan dengan ekonomi dan kondisi dunia semasa, iaitu dengan COVID-19 dan sebagainya. Saya ada sertakan link untuk pergi terus kepada website MDEC yang menceritakan pasal kempen e-commerce ini. Nanti saya akan sharekan dengan PIC masing-masing dan yang berminat boleh tekan link ni dan tengok dekat situ lah. Kita akan minta admin share dulu sekejap website e-commerce ni. Okay. Boleh nampak ke semua website e-commerce daripada MDEC ni? Kalau nampak boleh angkat tangan. Okey, terima kasih. Okey, ni adalah kalau cik dan tuan-puan tu tekan link yang saya bagi dekat slide tadi, dia akan direct masuk kepada website MDEC ni lah. Ini adalah kempen yang MDEC buat dengan kerjasama di bawah program Penjana. Di bawah program Penjana. Okey, pergi bawah sikit. Okey. Okey, apa dalam kempen ni apa yang MDEC akan tawarkan, apa yang kerajaan tawarkan kepada kita adalah, kepada kita sebagai peniaga adalah mendigitalkan perniagaan kita. Sebab dengan situasi sekarang COVID ni sesuailah kempen ini dijalankan dan juga
kerajaan juga akan bantu kita untuk kita faham tentang pembayaran secara talian tanpa batasan, menjana pendapatan dalam talian dan luaskan pasaran kita macam yang kita bincangkan tadi dalam slide lah. Okey, turun balik. Kalau tengok statistik ada 33,000 perniagaan baru yang didaftarkan pada tahun lalu menggunakan e-commerce. So benda tu e-commerce sekarang ni sedang bergerak laju sejajar dengan kemajuan ekonomi. Jadi kita sebagai peniaga kena ambil peluang ni. Okey, kalau lepas tu pergi balik, okey, ni antara orang kata platform e-commerce yang bekerjasama dengan MDEC ini untuk menjalankan kempen ini. Antaranya Lazada, Shopee, Grab dan sebagainya. Betul? Okey. Boleh admin boleh tekan tab untuk e-bayar tak sekejap, kita nak bagi tahu. Untuk mana-mana peniaga yang belum ada e-bayar di perniagaan masing-masing, saya suggestkan juga boleh juga pergi kepada boleh juga join program ini untuk kita join program e-bayar, sebabnya sekarang masyarakat sekarang lebih suka benda yang online. Maksudnya kita tak nak pegang duit kat tangan. Setengah orang dia suka pergi dengan pegang phone je untuk bayar apa-apa. Jadi kita kena follow trend tu. Maksudnya kalau orang nak bayar cash pun boleh, orang nak bayar guna aplikasi online pun boleh. Maksudnya kedai kita ada dua-dua. Jadi benda tu akan lagi menarik ramai pelanggan lah. Kita akan ikut demand pelanggan. E-bayar ni contohnya Boost, Touch and Go, Grab dan Fave dan sebagainya. Okey, lagi bawah. Okey, kalau sesiapa yang berminat untuk mendaftar program e-bayar ni, program e-commerce ini pihak MDEC akan guide lah, akan bantu pihak peniaga yang baru nak mula, macam mana nak mula e-commerce dan sebagainya. Dia ada segala-gala latihan dan ianya adalah secara percuma. Cumanya tak silap saya untuk mendaftarkan Go e-commerce ini, perniagaan tersebut mestilah berdaftar dengan SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So siapa-siapa yang ada SSM boleh cubalah try inisiatif Go e-commerce ini dan cuba ambil peluang daripada inisiatif kerajaan ini. Moga saya harap perkongsian ini membantu juga. Ini adalah program ni sampai Julai 2021, start dari Julai 2021 sehingga akhir tahun ini. So masih ada masa. Siapa yang rasa berminat untuk try join ke apa, boleh try dulu tengok apa yang inisiatif kerajaan ini tawarkan kepada peniaga. Okey, setakat tu ada lagi ke? Okey, setakat ni ini sajalah perkongsian kita untuk hari ini. Okey, kita buka kepada Q&A. Kalau ada apa-apa Q&A session sebelum kita tamatkan program lagi 10 minit, boleh angkat tangan ataupun tanya dekat chat. Kalau ada apa-apa, ada inquiry atau pertanyaan berkaitan dengan program MDEC, boleh terus ke laman web tersebut dan tanya dekat dengan ada gambar tu, gambar abang apa tu? Abang Is lah. Dia akan tolong kat situ lah. Boleh tarik je apa-apa nak tanya ke apa ke. Nanti kita akan ada video recording tu, kita akan PIC akan share lepas kita dah selesai untuk proses lapisan dan sebagainya. Kalau tak ada SSM boleh daftar ke? Cuba tekan dulu. Tak silap saya lah dia nak registration number SSM. Cuba tekan dulu. Kalau tak boleh, mungkin boleh register untuk dapatkan benda ni. Untuk cuba inisiatif. Tapi mana yang tak ada SSM dulu boleh cuba. Takut dia ada apa option dan seterusnya. Sebab saya tak apply lah benda ni, jadi saya tak tahu kat dalam tu ada apa. Cuba try dulu mana yang rasa berminat masuk. Tengok arahan dia dulu. Kalau kata boleh teruskan tanpa SSM, alhamdulillah kita teruskan. Perbelanjaan onboarding dan e-bayar tu, ni saya sharekan inisiatif kerajaan. Ini adalah website yang anda boleh Google. Saya akan share slide dengan PIC dan dekat slide tu saya letak link. Maksudnya bila tekan link tu terus masuk kat sini. Kalau ada sebarang pertanyaan dan sebagainya, boleh terus tekan inquiry di situ ataupun dia ada chatbot dekat bawah tu, boleh tanya. Boleh tanya pihak yang bertanggungjawab di MDEC lah untuk perkara-perkara ini. Nanti boleh tolong share link e-commerce dekat group tak? InsyaAllah saya akan sharekan. Okay, admin ada sharekan latihan e-commerce, link e-commerce dekat chat. Kalau sekejap lagi lepas habis ni saya akan share juga dengan PIC masing-masing lah link e-commerce ni. Link akan ada dalam slide nanti. Untuk Cik Nur Atikah, maksud dia perbelanjaan onboarding ni,
kalau kita nak masuk e-commerce ke apa, contoh kita nak masuk Shopee ke apa, kita nak daftar lah, kata kita nak daftar Shopee ke apa, dia biasanya dia ada kos pendaftaran. Dia tak akan bagi kita free-free, dia akan ada kos pendaftaran. Lepas tu, pek permulaan ni contohnya apa-apa keperluan lah yang kita perlukan. Kos onboarding ni lebih kepada kos awal-awal lah kita nak masuk kepada e-commerce platform tu. Biasanya third party kan kisah kita lah sikit sama ada berapa persen semua tu. Jadinya dengan kempen inisiatif kerajaan ni benda tu free. Kerajaan tanggung benda tu. Biasanya kita hutang dah situ. Kerajaan masih ada, kerajaan tak bagi kos pendaftaran semua, kerajaan bagi pula guide kita, gapo-gapo kita nak buat. Contohnya daripada mula-mula nak buat, sedang e-commerce dia akan guide lah, ada kelas-kelas dan sebagainya. Sebab tu masih kalau kita rasa nak masuk, kita masuk je. Kalau kita tak cuba tak tahu. Kalau kita tak berminat, kita boleh withdraw terus. Kalau kita berminat, kita teruskan. So, saya cadangkan untuk mana-mana peniaga yang dah cuba ataupun baru nak cuba e-commerce ni boleh masuk. Sebab benda ni percuma, rugi tak try. Selagi dia adalah sampai hujung tahun ni, 31 bulan Disember 2021. Saya rasa tak ada soalan dah deh. So ni lewat dah, takut ada tak makan lagi ke gapo ke apa ke, rasanya saya nak tutup lah kelas kita. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang masuk, yang join dan sebagainya, yang orang kata participate lah, akak tangan ke apa semua bila kita tanya, join quiz ke apa sebagainya. Nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan juga nak minta maaf banyak-banyak atas segala masalah teknikal kita ada tadi, pasal internet ke apa semua, pasal game tadi ke apa. Dan sebarang penambahbaikan dan komen boleh letak dekat survey nanti deh. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih semua dan boleh bersurai ya. Terima kasih. Terima kasih juga masuk tu. Okey, kita balik kepada yuran langganan.